Baqarah ni, surah Baqarah ni dia kategori surah Madaniyah. Madaniyah ni dia turun selepas hijrah. Dan dia surah Baqarah ni kira surah yang pertama diturunkan di kota Madinah selepas hijrah. Bila hijrah, lepas hijrah kan, sebelum ni kat Mekah, hijrah, kira surah Baqarah ni first kali turun selepas hijrah di Madinah. Baik, kalau kita nak lihatnya, surah Baqarah ni dia pembahagian dia, bahagian pertama surah ni juzuk 1, juzuk yang first, kita dah masuk juzuk 2 kan. Juzuk 1 dalam Quran, dia ada menceritakan 3 jenis kelompok manusia. Yang terdahulu, iaitu siapa? Nabi Ibrahim, kemudian kisah Nabi, yang first Nabi Adam. Kita dapat cerita mengenai Nabi Adam. Lepas tu yang kedua Nabi Musa dengan Bani Israel. Dan yang ketiga Nabi Ibrahim. Kemudian bahagian kedua iaitu daripada ayat 142. 142 kalau nak tengok Quran boleh tengok daripada ayat 142 sampai 283 ni terdiri daripada berbagai perintah dan larangan. Ni kira ayat-ayat hukum lah. Ada melibatkan ayat-ayat hukum. Sebab dah masuk ke ayat Madaniyah ni, dia kira umat Islam dah mula faham tentang hukum. Jadi dia menyentuh tentang perintah larangan yang wajib ditaati oleh umat dan setiap individu. Sebab apa ni? Untuk memimpin dunia. Itu. Okey. Baik, seterusnya saya ambil ringkas bahagian pertama ada 3 model. Ada 3 model. 5 ayat yang pertama, kalau lihat 5 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah tu, daripada Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. 5 ayat pertama tu, permulaan tu merupakan gambaran sifat orang bertakwa. Kalau tengok Quran tu, dalil muttaqin, muttaqinan allazina yu'minu, orang bertakwa tu macam mana? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, kan? Itu 5 ayat pertama. Kemudian 2 ayat berikutnya berbicara tentang sifat orang kafir. Lepas tu ayat tu menceritakan tentang orang kafir. Boleh tengok pada rujuk ayat tu Dan yang ketiga, ayat ke-13 tu, ayat berikutnya ayat 8 sampai 20. Ayat 8 sampai 20 dia membicarakan tentang sifat orang munafik. Yang first tadi orang beriman. Yang kedua orang kafir. Dan yang ketiga ni sifat orang munafik, dan menunjukkan bahayanya sifat orang munafik ni. Sifat munafik ni kita tak tahu dia tu, kalau orang kafir terang dia menentang kan Islam. Orang mukmin pun jelas, tapi munafik ni dia menzahirkan yang baik pada orang di luar. Nampak dia beriman, baik, tapi hakikatnya dia tidak. Itu. Baik. Jadi mukadimah surah ni seolah-olahnya dia kata inilah beberapa kumpulan manusia. Manusia ni 3 kumpulan ni. Beriman, kafir dan munafik. Jadi kita pastikanlah kita ni kita kena berada di kelompok yang nombor 1 lah. Jangan yang kelompok kedua, kelompok ketiga. Kita usahakan untuk menjadi berada di dalam kelompok yang pertama, iaitu orang yang beriman. Okey. Dan orang berada di kelompok pertama ni lah yang jadi model pada manusia sebagai pemimpin. Pemimpin dunia. Baik. Baik. Sifat orang bertakwa yang disebut sini, yang pertama tadi disebut mereka yang beriman kepada yang ghaib. Beriman pada yang ghaib. Ini memberi petunjuk bahawa sifat penting yang mesti dimiliki, yang dimiliki oleh umat yang akan memimpin dunia, iaitu beriman kepada ghaib. Beriman kepada ghaib ni sifat yang sangat penting. Sebab tidak semua perkara yang
kita nampak itu pada zahir, ada yang benda yang kita tak nampak pada yang zahir itu, maksudnya gaib itu, kalau kita tak beriman maka kita banyak perkara yang kita akan engkar. Seperti mana berlaku pada orang-orang Bani Israel kan. Orang Bani Israel, dia nak nampak seketul. Nak nampak, kalau tak nampak dia tak beriman. Kita tak mau jadi orang Bani Israel. Orang-orang beriman ni dia beriman kepada yang gaib, itu penting. Ya? Sangat bahaya ya kalau kita tak beriman pada yang gaib. Kalau kita tak beriman pada yang gaib, maka kita akan buat apa saja yang kita suka. Tak nampak kan? Macam bila buat dosa. Kita kan dosa tu kita tak nampak kan. Kalau buat dosa tiba-tiba kena perumbuk sekali ke, ketul jatuh ke kan. Dosa kita buat ni tak nampak, tapi balasan tu kita akan terima di akhirat sana. Bagi golongan yang tak percaya pada perkara yang gaib ni, dia ada sifat materialisme. Materialisme ni ialah dia nak apa benda dia nak nampak tau. Tak nampak tak percaya. Tak nampak, tak boleh dikaji, benda tak nampak kat makmal, tak percaya, itu materialisme. Ya, dia nak benda itu wujud kepada depan mata dia nak. Ya. Okey. Seterusnya, saya sambung balik yang kisah tadi. Yang pertama, kumpulan pertama kisah Nabi Adam. Yang kedua Nabi Musa. Yang ketiga Nabi Ibrahim kan. Awal surah tu kita, kalau kita ingat balik, nanti boleh balik nanti tengok balik ya. Kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam yang ditemukan dalam ayat, kalau tengok ayat 30 ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya. Jadi kita kena faham bahawa di sini Allah menyeru bahawa wahai manusia adalah bertanggungjawab, adalah yang bertanggungjawab di muka bumi. Kita manusia ni bertanggungjawab atas muka bumi, bukannya jin, bukannya malaikat ya. Dulu bapa kita Nabi Adam alaihissalam juga memikul beban tersebut. Jadi kita sekarang hari ini menyambung. Dulu sebelum ni Nabi Adam memikul beban khalifah itu. Ya. Orang-orang yang jauh dari Allah, yang menyimpang daripada jalan yang betul ya, dia tidak layak menjadi penanggung menerima tanggungjawab ini. Ya. Sebab apa? Nabi Adam alaihissalam yang pertama yang menerima tanggungjawab memimpin alam ini orang yang beriman. Ya. Bukan orang daripada kalangan orang yang kufur. Nabi Adam alaihissalam tu seorang Nabi Rasul yang taat ya. Okey. Seterusnya, kalau kita nak perhatikan seterusnya, juga sebagai penjelasan bahawa mereka tidak akan mengerjakan sesuatu yang membuat Allah murka. Jangan kita buat sesuatu yang Allah murka. Sebab setiap saat orang yang beriman ni dia bertasbih, beribadah. Bertasbih dan beribadah. Oleh itu Allah menjawab mereka dengan firman, kalau kita nak tengok, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui. Allah lebih mengetahui. Okey. Terusnya Allah mengajarkan teknologi kehidupan pada Adam. Maksudnya Nabi Adam itu apabila nak dilantik menjadi khalifah, Allah mengajar dia dengan ilmu. Bila kita kata teknologi lah, dia kata kan, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Apa maksudnya? Maksudnya Allah mengajar pada Nabi Adam istilah-istilah. Istilah-istilah benda itu kita kata teknologi lah kan. Iaitu nama-nama seluruh makhluk, apa tugasnya, bulan, bintang, pokok, buah-buahan itu Allah ajar. Itu ilmu tu kan. Ayat tersebut dapat difahami sebagai peringatan pada kita orang mukmin agar tidak mempunyai tanggapan bahawa mereka memimpin di muka bumi tanpa mengetahui cara mengatur. Kita ni jangan fikir kita ni hanya kena tahu solat, puasa, haji, ibadat je. Allah menjelaskan dalam ayat ni
Kita kena tahu semua. Kita duduk kat dunia kan. Duduk kat dunia, kita nak mengurus dunia, kena ada ilmu. Kena belajar tak? Ilmu sains, ilmu matematiknya, ilmu geografinya. Sekarang ni ilmu canggih kan. Kita umat Islam kena tahu sebab kita berada dunia, kalau kita tidak memahami ilmu-ilmu, kita ni akan ditipu je oleh orang lain. Macam mana kita nak mengurus dunia? Okey. Itu satu. Kemudian seterusnya ayat yang 22 ni, allazi ja'ala lakumul arda firasha. Saya bacakan maksud dia. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan, rezeki. Kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Dalam ayat ni menjelaskan pada kita peringkat-peringkat yang mesti dipersiapkan untuk memimpin, iaitu apa dia? Manfaatkan bumi, langit dan tanaman. Allah beri kita kan dekat dunia ni segala macam nikmat. Dan Allah suruh kita gunakan. Nampak tak pokok teh tu yang dekat kampung saya tu? Nampak tu kan? Itu pokok-pokok tu untuk apa tu? Manfaat manusia minum. Contoh kan? Apa-apalah buah-buah ke apa. Kita gunakan. Baliknya manfaat pada kita. Ini jadi peringatan pada kaum mukmin agar tidak memahami Islam hanya terbatas solat puasa. Itu yang saya dah sebut tadi. Mereka harus mengetahui cara mengelola kehidupan. Macam mana kita kena belajar ilmu, macam mana nak mengurus dunia ini. Macam kita tengok sekarang dalam waktu zaman PKP ni kan. Ada benda-benda yang dahulu kita pun tak tahu pun. Kita benda yang baru kan. Macam ni teknologi ni. Bersungguh-sungguh Cikgu Zawiyah ni belajar kan. Dulu pernah tak kita tahu benda ni? Tahu tak? Tak tahu. Tapi ini ilmu yang kita kena ambil. Kalau tak bolehlah kita berserah je. Okeylah tak boleh nak belajar. Okeylah duduk je rehat-rehat kat rumah. Tidur, makan kan. Tak payah. Tapi Allah beri kita kemampuan akal untuk mempelajari, belajar. Macam mana cara? Kena belajar lah. Macam ni Cik Zawiyah bersungguh-sungguh dia buat macam-macam. Nak cari Zoom-nya lah. Cari trial lain tengok. Kan? Ini ilmu yang kita kena tahu. Sebab apa? Nak mengurus dunia. Okey. Baik. Seterusnya, dia kata maksiat penyebab terjadinya penggantian kepimpinan kan. Pada ayat 36, boleh tengok ayat 36 ya. Fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu keduanya siapa? Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ya, digelincirkan oleh syaitan. Digodok oleh syaitan kan. Gelincir dari syurga dan dikeluarkan dari keadaan semula ni. Jadi ayat ni jadi bukti. Ayat ni jadi bukti bahawa kemaksiatan merupakan salah satu penyebab terjadinya penggantian kepimpinan. Maksudnya apabila dunia ini kena dipimpin oleh orang beriman, orang yang bertakwa. Kalau orang yang memimpin tu dah mula buat maksiat, dia patut digantikan. Kalau nak betul-betul ya. Ini sebab bumi ni bumi Allah. Bukan bumi manusia. Kena ikut Allah ya. Seakan-akannya lah ayat ni kata, wahai umat Muhammad, kalian telah memimpin dunia selama 1300 tahun. Dan peristiwa tragis yang terjadi pada 100 tahun terakhir disebabkan oleh kemaksiatan. Sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan tu, ada gap yang jauh Nabi yang sebelum tu, manusia dia dah mula sembah berhala. Sembah macam-macam, ada yang sembah matahari, ada yang sembah pokok. Ini maksiat. Sebagaimana pernah dialami oleh kisah yang sebelum tu Nabi Adam yang tergelincir dengan ditipu daya oleh syaitan kan. Akan tetapi kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam ini tak samalah kesilapan yang kita buat. Nabi Adam ni dia terlupa, terleka. Maksiat dia jangan disamakan dengan kita ya. Nabi Adam lain
Dia punya kesilapan itu pada Allah satu besar. Pada kita tengok dia betul sebenarnya. Okey. Oleh kerana itu, belajarlah dari kesalahan umat terdahulu. Jadi kita kena belajar daripada umat dahulu, jangan kita ulangi kesilapan itu. Okey. Seterusnya saya masuk pada sikit tentang contoh kepimpinan Bani Israel. Tadi yang satu kisah Nabi Adam kan. Kemudian yang kedua Bani Israel ini. Yang kisah yang banyak dalam Quran, banyak kisah Bani Israel ya. Contoh kepimpinan Bani Israel ni, dijelaskan dalam beberapa ayat. Kalau nak tengok di awal dengan ayat 40 tu disebut, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Penuhi janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut tunduk. Dalam ayat ni Allah menyeru Bani Israel, ingatlah akan nikmatku. Kita kena selalu ingat nikmat Allah yang banyak daripada kita. Kalau kita ni jadi manusia yang lupa nikmat Allah, kita akan buat apa saja yang kita suka. Dan kita jadi hamba yang tidak bersyukur. Yang ini disebut oleh Allah, ingatlah akan nikmatku. Diingat pada Nabi Bani Israel kan. Kata pertama yang digunakan oleh Allah tu dalam manhaj ini, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini seakan-akan memberi penegasan bahawa tanggungjawab pertama bagi setiap umat adalah mengingati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau nak disenaraikan antara dia kata, apa nikmat Bani Israel terima? Satu, ayat 50 ni, dan ingatlah ketika kami belah laut. Kan waktu dia mengikut, dia nak mengguru Nabi Musa kan. Sama dengan Nabi Musa, Nabi Musa kan ketuk tongkat kat Laut Merah, dia terbelah. Lalu kami selamatkan kamu. Nikmatnya apa? Allah selamatkan dia daripada kejahatan. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu. Nikmat yang kedua, Allah ampunkan dosa dia. Mereka kan, agar kamu bersyukur. Sebut tashkurun. Okey, yang ketiga ayat 57 sebut, dan kami naungilah kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna, salwa. Ini nikmat rezeki ni kan. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka yang menganiaya kami, akan tetapi mereka lah menganiayai diri mereka. Allah turunkan pada mereka makanan. Itu nikmat tu. Ini disebutkan Bani Israel ni banyak menerima nikmat Allah. Tetapi apa akhirnya yang berlaku? Kesalahannya ayat 55 disebut, tengok ayat 55, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Inilah perangai orang Bani Israel. Dia nak nampak. Dia nak nampak. Dia kata, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Kerana itu kami disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Berbeza kita orang beriman, tadi ayat yang sebelum kan, awal. Yu'minuna bil ghaib. Ini ghaib. Allah kita tak boleh nampak. Tapi orang Bani Israel dia nak nampak tu. Dia nak nuntut nak nampak. Jadi jelas bahawa Bani Israel ni penganut faham materialisme. Kebendaan kan. Dia nak nampak benda yang wujudnya. Kesalahan besarnya adalah kezaliman yang mereka lakukan sebagai akibat tidak percaya mereka kecuali apa yang boleh dilihat pada mata kasar. Inilah orang-orang yang tidak beriman sebenarnya. Sebab apa? Benda yang gaib dia tak nampak. Orang sekarang ni pun orang kafir tu kan, dia tak beriman dengan gaib. Itu sebab dia tak boleh nak terima. Sebab tak nampak Allah. Dosa tak nampak. Syurga tak nampak. Malaikat tak nampak. Dia tak beriman. Bagi kita orang beriman, kita yakin itu yang kita boleh melakukan ketaatan. Satu kesalahan mereka mengingatkan kita pada sifat pertama orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Jadi nanti saya akan sambung besok. Selanjutnya ayat ni cerita tentang Bani Israel, macam mana durhaka dia bunuh para nabi, kumpul dengan ayat-ayat Allah. Rencana busuk dia, orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Nanti akan kita tengok
tipu daya mereka terhadap ayat Allah hinggalah pada kisah sapi betina. Pasal lembu. Jadi saya rasa saya stop kat sini. Setakat ni. Boleh? Okey InsyaAllah kita akan sambunglah besok. Okay, Ustazah, thank you very much. Very informative. Okey, insyaAllah. Rujuk balik saya semalam tu ambil gambar malam. Okey, nanti saya snap lagi yang 4 muka surat ya. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Sudah ya? Okey dah. Okey. Assalamualaikum. Salam. Salam. Terima kasih. Okey. Orang lain nak kata apa-apa? Kak Su ke nak kata apa-apa? Mic on dulu. Mic on dulu Kak Su. Mic. Mikrofon Kak Su on dulu. Okey, sekejap ya. Sebentar. Okey. Ada dua orang ni. Betul ni. Okey. Okey, Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi. Nampak tak nampak perempuan lain. Okey. Okey, jazakillah khair Ustazah. Sebenarnya tak dapat nak ikut semua juga tadi, tengah-tengah tu terputus sikit. Tak apa, saya dah rakam. Nanti share. Saya Okey. rakam, saya share. Okay, jazakillah khair Ustazah dan semua yang sungguh bersungguh-sungguh betul-betul lumus terlibat di dalam program ni. Kak Su rasa sangat beruntung orang yang di dalam ni dan rasanya macam nak mengajak ramai lagi masuk bersama kita ni kan. Sebab Ustazah boleh check kita dengan jelas. Tadi saya dah rakam juga contoh-contoh sikit-sikit yang Ustazah tegur semua tu saya rakam, nanti saya share lah dalam kumpulan tak. So dia orang tengok macam mana. Sebab tengah tu mungkin dia rasa susah pada awalnya kan, tapi rasa sangat bermanfaat program ni. Betul. Jadi jazakillah khair Ustazah dan semua yang hadir bersama ni, kalau boleh kita invite lagi ramai yang grup tadarus kita tu. InsyaAllah dan bolehlah kita cadang apa-apa nanti. Ustazah pun banyak apa ni berkorban untuk kami masa kan, sanggup mengajar kita setiap hari. Lama juga tu. Itulah. Okey. 3 jam lah. 7.30 sampai 10.30 sekarang. 3 jam. Ya. Okey, insyaAllah. Nanti kita bincanglah lagi macam mana seterusnya. Besok Ustazah sampai pukul berapa boleh? Ustazah dah live dah. Dah live group dah live dah? Okey. So kena WhatsApp tanya, message. Okey, Kak Su rasa mungkin kita boleh bincang untuk kutipan untuk Ustazah kot ya? Okey, ni saya tengah rakam ni nak saya Okey. Tak awak tayang.